Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita akan sambung topik pada malam ni. Seperti ni soalan MIP soalan MIP ni. Okay, yang potong stick RM2 tu. Okay, buat belakang dah aku rasa tak? Kau dah buat lagi? Soalan ni buat belakang dah ke? Sudah. Buat dah. Buat dah. Okay. Buat dah. Cikgu boleh laju lah sikit. Kalau dah kita masuk ke soalan ni. Okay, soalan nombor 4 Soalan nombor 4, kalau tengok asas soalan nombor 4 ada kat situ. Okay, soalan yang pertama. Cikgu rasa tak ada soalan soalan yang pertama. Ya. Okay. So, soalan yang pertama adalah soalan pertama, kalau awak tengok sini. Okay, dia nak apa? Dia nak nilai A dengan B Okay, so bagaimana kita nak cari nilai A dengan B? Okay, untuk soalan ni kita kena beza. Kita kena sosangkan salah satu. Lepas tu kita apa? Kita bandingkan kita bandingkan. Okay, so soalan untuk ni cikgu sosangkan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tu iaitu GX iaitu GX sama dengan 3X tambah B sama dengan Y. Okay, let's say lah kat sini let adalah 3X tambah dengan B sama dengan Y. Okay, cikgu congak boleh Y tolak dengan B bahagi dengan 3. So kat sini boleh tulis sebagai apa? Okay, boleh tulis sebagai Y per 3 tolak dengan B per 3. Cikgu splitkan dia, cikgu asingkan dia. Okay. So, sampailah kat sini. Okay. So, nilai yang cikgu dapat kat sini adalah okay, GX inverse sangsangan G sama dengan Y per Y per lah. Bukan Y, 3 tadi. Okay. Iaitu 3 per la ilaha illallah. Jadi gini. Okay, so kat sini adalah apa? X per 3 tolak B per dengan 3. Okay, so dia bagi kat sini inverse X equal to AX. Okay, plus dengan 4 per dengan 3. Okay, so kat sini ingat cikgu bandingkan cikgu bandingkan yang ada X dengan ada X. Okay, cikgu bandingkan kat sini. Okay, kalau awak tengok kat sini adalah X per 3 sama dengan AX. Okay, so 1 per 3 sama dengan A. Okay, so apa yang berlaku kat sini, satu lagi cikgu bandingkan apa? Okay, cikgu bandingkan satu lagi adalah negatif B per dengan 3 sama dengan 4 per 3. Okay, so B sama dengan, kat sini hati-hati ada operasi negatif kat sini. Okay, so B akan dapat negatif 4. Okay, so ini adalah untuk A. Okay, ada soalan ke untuk A?
Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, untuk soalan B, kalau kat sini kita dah ada nilai A dengan nilai B kan. Okey, kalau kita kat sini, kita boleh tulis sebagai apa? Okey, kita dah ada nilai. Ada dua kaedah ni. Okey, satu kaedah orang ambil nilai X ni. Okey, yang mana 3XB adalah apa? B. Negatif 4 Okey, ni kaedah yang pertama. Iaitu masukkan apa? Masukkan 3 ke dalam ni. Okey, so 3, 3, 4. Okey, so 3 kat sini akan dapat apa sini? Akan dapat 5. Okey, akan dapat 5. Ni sekiranya awak ambil yang ni. Kalau awak ambil yang 1G, okey, let's say lah. Ni kaedah yang kedua pen warna merah ni, merah lah. Warna hitam ni. Okey. Okey, iaitu kaedah yang kedua, cikgu ambil yang inverse tu. Okey, yang inverse itu A berapa A? A adalah 1/3 X tambah dengan 4/3. Okey, so kita dah tahu ini adalah image lah. Okey, so ini adalah objek So kat sini sama dengan apa ni? Sama dengan, okey, sama dengan 3. Okey, so let lah kat sini. Awak boleh buat X per 4 per dengan 3 sama dengan 3. Sebab bawah dia sama 3 ni so cikgu buat sekali supaya senang. So akan dapat X tambah 4 sama dengan 9. So X adalah 5. Okay, so ada dua kaedah lah. Yang warna biru ni direct. Okay, ambil daripada persamaan yang sebelah kiri. Okay, yang sebelah kanan ni cikgu ambil soalan yang inverse. Okay, sebab cikgu dah tahu yang mana objek, yang mana image. Okay, jelas kat sini. Jelas. Okay. Untuk yang soalan yang seterusnya, kalau kita tengok, okay, untuk apa? Untuk C ni, okay, cikgu kecil agak nampak dah. Okay, untuk C ni, kalau awak pasang, okay, awak pasang C ni, okay, iaitu G inverse G3. Okay, cikgu hari tu cikgu khabar dah. Okay, ni kaedah kalau awak hafal formula lah. Kalau objek, okay, di-inversekan pada image yang sama, so dia akan dapat objek. So kat sini adalah dapat 3. Okay, ini pakai teori lah. Okay, ataupun awak hafal dia punya formula dia. Okay, ni kaedah yang pertama. Okay, direct awak tulis 3. Sebab objek dengan image, dia inverse benda yang sama, dia akan dapat dirinya sendiri lah. Okay, seolah-olah dia memetakan dirinya sendiri Okey, ni cara yang kedua lah, cara yang kedua. Okey, kalau cara yang kedua, cara yang kedua awak selesaikan dulu yang sebelah kanan ni. Yang 3 ni. Okey. So, G3 ni dah dapat dah. G3 sama 5 kat dia. Okey, so kat sini adalah G inverse 5 lah. Masuk. Okey, masuk dalam apa? Masuk yang dalam inverse ni. Okay, inverse ni kita dapat apa? 1/3 X adalah 5 tambah dengan 4 per dengan 3. Okay, so awak akan dapat 9/3 lah. 9/3 jangan tinggal gini. Awak akan dapat 3 kat sini. Okay, sorry cikgu tinggal kat sini. Jawapan akhir jangan tinggal gini. Jawapan akhir awak tinggal macam mana? Di 3 sini. Soalan B tadi. Okay. Yang ni awak dapat 9/3 kat sini. Okay. Besar. Okay. Boleh C? Ada soalan C? Tak ada soalan.
Okey. Oh, ini senyap sepi Okey, soalan nombor 5. Okey, dengan fungsi kubahan macam biasalah. Nak cari apa? Nak cari G. Okey. So, apakah yang perlu kena buat ni? Okey, soalan ni banyak kali dah Kalau nak cari G, okay, let's say lah nak cari GX. Okey, dia bagi apa? Dia bagi G hash lah. Bila hash kat sini, kena inverse hash lah. Dia akan dapat X balik. So, kat sini adalah awak kena cari inverse lah. So, bagaimana nak cari inverse? Inverse hash tu. Okey, kat sini lah. Sama dengan Y. Okey, so let 2X 3 Y. So, X sama dengan apa? Y tambah 3 divide by 2. Okay, so hash inverse sama dengan Y plus 3 bahagi dengan 2. Bukan Y, X kat sini. Okay, gantikan X ni dengan apa? Dengan Y. Okay, so gantikan X ni. Y tu dengan X. Okay. So, kita boleh katakan bahawa ni dah jadi X ni So, kita boleh jadikan GX sama dengan ganti je lah. Okay, hati-hati pecahan kat sini. Iaitu 2 X tambah 3 per dengan 2 tambah 1. Okey, ini bermaksud nilai X kat sini gantikan dengan apa? X tambah 3 bahagi dengan 2. Okey. Lepas tu sini awak akan dapat 2 kat sini. Okay, awak selesaikan ni. Okey, so awak akan dapat X tambah 3 tambah 1 bahagi dengan 2. Okey, jangan tinggal gini. Ni bukan jawapan K. Okey, so jawapan K adalah X tambah dengan 4 bahagi dengan 2. Okey. Ada soalan? Boleh tanya Sebab cikgu rasa function ni kena ambil penekanan sikit tahun ni lah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey. Okey, kalau soalan macam ni, P dengan Q, dia ada express ataupun dia ada ungkapkan? Dia ada tak perkataan ungkapkan? Ataupun express? Ada tak perkataan tu? Ada. Okey, kalau tak ada, ini memberi maksud apa? Ini memberi maksud apa? Memberi maksud apa? Mana HX ni tak perlu buat tak wajib buat. Tak wajib buat. Kalau nak buat lagi bagus bonanya. Nak selamat buatlah. Tambah selamat. Tapi kalau tak perlu ada ni. Okey, tak perlu ada ni. Tapi cikgu suka ajar selamatlah perlu ada inverse HX ni. Biasanya express ataupun ungkapkan ni mesti ada kepala dia kat depan. Okey, ni tak. Tapi untuk soalan ni tak perlu ada kepala lah. Ada P dengan Q je lah. Okey. So, kalau cikgu soalan ni, cikgu akan buat HX. Okey, sama dengan P tolak Q. X sama dengan Y. Okey. So, let lah. So, hati-hati let kat sini. Sebab banyak pun boleh ubah kat sini Okey, banyak pun boleh ubah kat sini. Okey, so P per Y per Q sama dengan apa? Sama dengan X. Okey. So, kalau soalan ni tak perlu kepala ni tapi nak selamat, tulis je. Okey. So, tulis je. Iaitu apa kat sini? Iaitu P tolak X bahagi dengan Q. Okey, untuk A. Okey. Boleh sini? Sebab dia banyak pun boleh ubah sini. Ada P, ada Q, ada X, ada Y. Ada 4 pun boleh ubah sini. So, hati-hati. Okey. So, agak boleh lah. Okey. Apa maksud soalan nombor 3 ni? Apa maksud soalan nombor 3 ni bila perkataan jika? Apa maksud dia?
Gantikan. Okey, gantikan. Maknanya dia ada sedikit syarat lah. Syaratnya adalah gantikan. Gantikan apa? Gantikan P itu dengan 2Q. Okey. Okey, untuk soalan ni, dia ada sedikit syarat lah. Okey, syarat yang pertama. Okey, kita dah ada inverse tadi kan? Okey, kita dah ada inverse. Iaitu inverse hash ataupun sesangat hash terhadap X sama dengan P tolak X bahagi dengan Q. Tapi kita ada sedikit syarat. Bab perkataan jika iaitu gantikan P dengan 2Q. Kalau tak ganti, maknanya awak tak memenuhi kehendak soalan lah kat sini. Okay. So kat sini awak ganti je lah. Okay. So bagaimana nak ganti? Ganti je. Ganti ke P sama dengan apa? 2Q. Okay. Bahagi dengan Q. Okay. Yang keduanya dia ada syarat ke? Dam. Dia pakai perkataan dam. Okay. Dan ia berlaku dengan serentak. Tapi kita tak boleh kira dengan serentak. Kita kira satu-satu lah. Okay. Yang mana yang perlu buat dulu dan disusuli dengan apa yang seterusnya. Okay. So, dia pakai perkataan dam maknanya serentak lah. Okay. Kalau skema perkataan dam susah sikit lah nak boleh makan sebab dia wajib ada dua-dua. Okay. So, inverse hash terhadap negatif 3 sama dengan 4. Okay. Dia berlaku kat situ. Okay. Awak masuk je. Masuk je. Okay. Masuk kat mana? Masuk kat sini adalah 2Q. X adalah apa? X adalah negatif 3 bahagi dengan Q. Okay. 4. Okay. So kat sini awak akan dapat apa sini? Okay. Awak akan dapat 2Q tambah dengan 3 sama dengan 4Q. Okay. So 3 sama dengan 2Q. Okay. So seterusnya adalah 3/2 sama dengan Q. Okay. Ada orang tu tak mahu buat 3/2. Okay. Cikgu, saya nak buat jawapan 1.5. Okay. Boleh? Tidak ada masalah. Okay. 1.5 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, ada satu lagi cara. Okey, ada satu lagi cara. Okey, iaitu ambil yang sebelah kiri ni. Okey, yang ambil sebelah kiri ni. Okey, kalau awak tengok, cikgu kecil dulu sikit. Cikgu nak ambil data dia dulu. Nak tulis celah mana ni. Okey, cara yang kedua, cikgu pakai pen warna biru ni. Okey, cikgu ambil hash X. Okey, sama dengan apa? Sama dengan P. Okey, P. Okey, P tolak dengan QX. Okey, ni cara yang kedua lah. Okey, cara kat sini step yang pertama masih lagi sama. Okey, iaitu gantikan P dengan apa? Gantikan P dengan 2Q. Iaitu awak akan dapat apa? Awak akan dapat 2Q tolak dengan QX. Okey, cuma cara yang seterusnya ni awak kena hati-hati sebab ia bagi inverse Awak kena terbalik lah. Okey, maknanya part objek negatif 3 adalah image. Okey, bila dia bagi macam ni, okey, awak boleh guna negatif 3 ni sama dengan image So, 2Q tolak dengan Q. X kat sini adalah 4. Dia berlawanan Okey. Okey, so akan dapat apa sini? Akan dapat negatif 2Q lah. So, Q adalah 3/2. Kalau tambah buat 3/2 boleh tulis apa? Boleh tulis 1.5. Okey, so ada dua cara lah. Okey, so kat sini masih lagi sama syarat dia. Syarat kat sini adalah gantikan P dengan 2Q. Okey, gantikan P dengan 2Q. Sebab dia menggunakan perkataan jika. Okey. Okey, ada soalan? Merah Boleh Ada soalan Best ni tak ada kan? Boleh tak ada gambar gini. Tak boleh nak suka lah.
Dua. Nanti lah. Kamera ada masalah. Kan ada masalah saja. Biar rindu-rindu sikit. Okey, tengok soalan nombor 7. Soalan 2 terakhir. Okey, soalan ni bagus sebenarnya untuk ulang kaji dan memahami konsep. Okey. Cikgu tekan sikitlah fungsi insya-Allah kot. Kalau ada rezeki awak masuk lah, tak masuk belajar sebagai ilmu lah. Okey. So kat sini soalan nombor 7 ni sangat bagus sebenarnya. Okey, cikgu buat A1 dulu. A1 cikgu ada maklumat apa? PQ 314. Okey. So banyak nak selesaikannya sebenarnya, cuma cikgu ambil cara selamat lah. Cara selamat dia adalah okey, cara selamat dia adalah Q3 masuk je lah, selesai luar ni. Okey, selesai dalam ni. Kalau tengok ni adalah Q Gantikan X ni dengan apa? Dengan 3 lah. Okey, X kat sini adalah gantikan dengan 3. Okey, so akan dapat 5 3 tolak dengan 2. So akan dapat 5 bahagi 1 lah. 5 bahagi 1 dapat 5. Okay. So nilai Q3 ini adalah 5. Okay. Nilai Q3 ni adalah 5. So kat sini kita boleh tulis sebagai P Q3 sama dengan 14. Cikgu tulis balik. Yang mana Q3 ini bermaksud 5. Okay. 14. Okay, so P ni maksud ni, gantikan kedudukan X ini dengan apa? Dengan 5. Okay, so akan dapat N 5 kuasa 2 tolak dengan 1 sama dengan 14. So 25N sama dengan 15. N sama dengan 15 per dengan 25. Jangan tinggal macam tu. Okay, sebab soalan jawapan hakim mesti dalam bentuk apa? Okey, dalam bentuk termudah. So 15 dengan 25 ni awak tekanlah kalkulator. Okey, awak akan dapat 3 per 5. Nak buat titik perpuluhan pun boleh? Boleh lah. Okey, kalau titik perpuluhan kat sini awak akan dapat 0.6. Okey. Boleh Ada apa nak tanya? Ke sibuk raya gini? Okey. Okey, kalau soalan ni, soalan ni baru kena tulis. Okey. Sebab apa kena tulis? Sebab ada perkataan ungkapkan. Okey, express, tunjukkan. Maknanya hak ni wajib ada lah, hak ni kena wajib ada. Okey, hak ni kena wajib ada Okey, dalam bentuk bla 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 GHK. Okey, GHK. Okey. Dalam bentuk GHK, lepas tu yang seterusnya dia suruh apa? Dia suruh nyatakan GHK. Okey. Maknanya last kali tu baru kaedah apa? Kaedah bandingkan. Awak kena bandingkan apa yang awak dapat Q kuasa 2 ni ke dalam apa? Ke dalam bentuk ni GX tambah dengan hash bahagi dengan K tolak 2X. Okay. Okay, so apa maksud Q kuasa 2 tu? Siapa nak jawab? Apa maksud dia? Maksudnya adalah Q dan Q. Okay, Q dengan QX Okay. So kat sini QX dia adalah apa? 5 per dengan X tolak 2. Okay, masuk je lah. Masuk ni hati-hati sebab pecahan dalam pecahan ni. Okay, so harap hati-hati kat sini. Okay, so kat sini gantikan dengan 5 X tolak 2 tolak 2. Okay, hati-hati kat sini. Okay, so kat sini awak akan dapat 5. Okay, 5 tolak. Kalau nak mudah gini, negatif 2 darab dengan X. Negatif 2X. Negatif 2 darab dengan negatif 2. So akan dapat 4. Okay, hari tu cikgu khabar dah. Yang bawah sekali gimana?
naik atas sekali, bawah sekali dia akan naik atas sekali. So atas dia akan dapat X tolak 2. Yang bawah ni awak selesaikan, awak dapat 9 tolak 2X. Okay. Bila selesaikan kat sini, okay. So awak baru jawab soalan yang pertama. Sebab soalan apa yang pertama? Ungkapkan QX ni. Okay, so nak ungkap dia, mesti ada kepala lah. Q kuasa 2X sama dengan 5 kali 2, 5X tolak dengan 10 bahagi dengan 9 tolak 2X. Okay, kalau boleh syarat ni buat X tidak sama dengan apa? 9 per 2. Okay, tulis lah, tulis. Okay. Tahu tak 9 per 2 nak buat gini kan? Ambil hak bawah sekali sama dengan kosong. Okay. No, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okay. Tak tahu. Cikgu ambil pen merah. Okay. So bagaimana nak selesai dia? Okay, ambil hak bawah sekali. Ni bawah sekali ni. Okay, iaitu apa? 9 tolak 2X sama dengan kosong. 9 sama dengan 2X. 9 per dengan 2 sama dengan apa? X. Sebab apa? Kalau gantikan X ini dengan 9 per 2, apa yang berlaku? Kosong bawah. 5X tolak 10 bahagi dengan kosong. Tidak ada tarikh fungsi tersebut. So tak boleh lah. So soalan ni awak kena tulis X tidak sama dengan 9 per 2. Okay. Cara dia. Boleh siapa yang bertanya dia? Boleh? Okay, boleh. Okay, tanya je. Tak faham tanya je. Sebab ni ulang kaji ya. Okay, ulang kaji. Okay. Baru masuk yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya. Okay, dia ada 2 soalan ni. Okay, awak kena tu sikit lah. Okay, yang seterusnya cikgu kata dah, iaitu kena apa? Kena bandingkan Okay, katakan kat sini 5X tolak 10 per dengan 9 tolak 2X. Okay, sama dengan, okay, nak bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan apa yang diberi. Okay, apa yang diberi kat sini? Okay, apa yang diberi kat sini iaitu okay, G X tambah dengan hash bahagi dengan K tolak dengan 2X. Okay, ingat bila nak banding, pastikan banding dalam keadaan nilai yang sama. Okay, ataupun dalam sekufu lah katanya. Okay, let's say lah kat sini. Okay, sini adalah 5X. Dia ada X lah. So, X dengan X lah. Atas dengan atas. So, kat sini, 5X sama dengan GX. Maka G sama apa? 5. Nampak tak? Potong sini, potong sini. Okay. Katakan kat atas. Okay, hash. Okay, hash kat sini. Okay, sama dengan apa? Sama dengan negatif 10. So, kat sini adalah hash sama dengan negatif 10. Okay. Yang bawah ni tak perlulah sebab dia bukannya pun boleh ubah yang perlu cari. Okay, yang perlu cari adalah K. So, K sama apa? K sama dengan 9. Okay. Boleh? Okay, dan dia ada satu. Okay, dan dia ada satu lagi soalan. Okay, iaitu soalan B. Okay, apa maksud soalan B kat sini? Dia nak cari FL. Okay, banyak kali dah kita buat cara ni. Okay, kalau awak tengok soalan ni nak FX. Dia bagi GX. Okay, dan dia bagi apa? FGX. Okay, ingat cara dia paling senang. Dia soalan nak FX. Hak hitam ni adalah yang diberi Okay, dan dia bagi apa? F GX lah. Okay, yang perlu awak cari kat sini. Okay, yang perlu awak kena cari kat sini adalah apa? Adalah
Rangsangan terhadap G. Yang perlu awak cari kat sini. Okey. Untuk soalan B ni. Sebab cikgu rasa banyak kali dah ni. Okey. Kat mana? Oh, tak ada kawasan lah. Tak ada kawasan. Kawasan mana lagi ah? Cikgu tak sini lah. Benar lah kawasan. Sini muat kot. Okey, cikgu pakai pen berwarna yang purple. Okey. Sebab pernah dah cikgu buat sini lah. Okey, so B kat sini. Okey, yang pertamanya cikgu kena cari suasana X lah. X tambah 3 sama dengan Y. Okey, so let X tambah dengan 3 sama dengan Y. Okey, so apa yang berlaku kat sini? X sama dengan Y tolak 3. Okey, maka inverse dia adalah X tolak dengan 3. Okey, so FG. Okey, lepas tu G negatif 1X sama dengan apa? Fx. Okey, so masuk je lah. Hati-hati masuk kat sini sebab ada PMP kat sini. Okey, masuk je. Iaitu kat sini adalah X tolak 3 kuasa 2. Masuk dalam ni masuk dalam ni. Okey, gantikan X tu. Okey, gantikan X ni dengan apa? X tolak dengan 3. Okey, gantikan setiap ni. Okey. Lepas tu tambah dengan apa? Tambah dengan 6. X tolak dengan 3 tambah dengan 7. Okey, kejap cikgu nak besar dulu. Okey, so hati-hati PMP berlaku kat sini. Okey, so Fx sama dengan X kuasa 2 6X tambah 9 tambah dengan 6X tolak dengan 18 tambah dengan 7. Okey. Last sekali awak akan dapat X kuasa 2. Okey, yang ni dah mati. 9 tambah 7 berapa? 16 tau. 16 negatif 2 sini. Okey. Negatif 2. Okey. Ni B ni. Tak maaf lah duk celah ni B. Boleh soalan ni? Nampak Okey, next. Sini sebelum lupa. Okey, soalan ni pun lagi bagus benarnya. Okey, 7, 8 ni sangat bagus bagi cikgu lah untuk ni. Okey, dia menggunakan perkataan kecuali. Kecuali. Kecuali dalam bentuk matematik adalah tidak sama. Okey. So, soalan yang pertama dia suruh cari P. Okey, macam tadi lah. Ambil yang bawah sekali. Ambil yang ni. Bawah ni sekali. Ni. Okey, iaitu let 5 plus 2x equal to 0. Okey, x sama dengan 5 pindah dapat negatif 5. 2 pindahkan dapat bahagi Okey, so dia nak nilai P lah. So nilai P adalah apa? Negatif 5/2. Okey, itu je lah. Untuk soalan nombor 8. Okey. Okey, soalan B. Okey, soalan B sangat baik. Okey, dia beri dalam bentuk ayat. Diberi 1, dipetakan kepada dirinya sendiri. So, apa dirinya sekarang ni? Okey, so bermaksud objek dia adalah 1 bersamaan dengan image. So, kat sini soalan dia adalah objek sama dengan image. So, objek dia berapa? 1. Image dia berapa? 1. Okey. Sendiri di bawah fungsi hash bagi hash kat sini. Okey, cari nilai K. Okey, kita dah ada kat sini. So, bagaimana nak selesaikan? Okey, kalau kita tengok B. Okey, apa yang diberi adalah hash X sama dengan
5 tolak X bahagi dengan 5 tambah dengan 2X. Okay. So soalan yang pertama, dia kata apa? Hash 1 sama dengan 1. Okay, so 1 ni gantikan kedudukan X. Okay, 1. Okay, 1 ni awak gantikan dengan kedudukan X. Maka awak dapat apa sini? K tolak 1 bahagi dengan 5 tambah 2, 1 sama dengan 1. So, K tolak 1, 5 tambah 2, 7. 7 pindah kat sini akan dapat 7. Maka K adalah 8. Okay, untuk nombor 1. Okay, bagus soalan ni. Soalan yang dalam bentuk ayat cikgu sangat suka. Okay, sebab ia banyak boleh keliru. Okay, untuk soalan nombor 2. Nilai X yang satu lagi. Nilai X yang satu lagi. Okay, nilai X yang satu lagi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. So, seolah-olah soalan ni memberi tahu bahawa objek X yang mana image dia adalah X juga. Okay. So, untuk soalan nombor B2 ni, tadi satu-satu lah. Sekarang ni adalah hash X sama dengan X. Tu cikgu buat tepi nak suruh nampak pembanding persamaan. So, kat sini aku dapat K. Okay, sorry. K dapat berapa ni? K, sorry. K. Okay, K8. K8 sebab soalan ni dalam keluarga yang sama. Okay, K dapat 8 Thank you, thank you. Suara siapa tadi yang? Nabihah. Nabihah. Okay, so K adalah 8. Okay, dapat sini di sebelah dia. Dah perasan tak? Okay, tolak dengan apa? Tolak dengan X bahagi dengan 5 tambah dengan 2X sama dengan X. Okay, so pindah ke sebelah kanan akan dapat 8 tolak X sama dengan X 5 tambah dengan 2X. Okay, so awak selesaikan kat sini. Awak akan dapat 5X tambah dengan 2X kuasa 2. Okay, so kat sini aku dapat 2X kuasa 2, negatif 5 pindah ke sebelah kanan, jadi positif tambah 6 lah jadi. 5 tambah 1 lah jadi 6X. Okay, so tolak 8 sama dengan kosong. Okay, kalau boleh kat sini sebelum nak selesaikan, permudahkan dulu. So aku dapat X kuasa 2 tambah dengan 3X tolak dengan 4 sama dengan kosong. Okay, so jawapan dia yang aku dapat kat sini adalah 1 dengan X negatif 4. Okay, iaitu sini adalah X tolak 1, sini adalah X tambah dengan 4 sama dengan kosong. Okay. Okay, kalau awak perhatikan soalan kat sini, okay, tengok you guna ayat. Adakah dua-dua nilai ini boleh diterima? Okay, kita tengok bergantung pada ayat. Nilai X yang satu lagi. Okay, so satu lagi nilai apa? Nilai 1 lah. 1. So, nilai yang X satu lagi adalah X sama dengan 4. So, soalan yang diterima, jawapan akhir adalah X sama 4 sahaja. X sama 1 bukannya tak terima, boleh. Tapi soalan nak nilai X yang satu lagi. So, X sama dengan 1 telah diberi pada soalan. Maka X satu lagi adalah 4. Sebab kita dah kira tadi. Okey, kita kira tadi. Kita dapat X sama apa? X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Okey, 1 ni dah ada dah sini. X negatif 4, cikgu. Okey, sorry. X negatif 4. Okey, X negatif 4. Okey, apabila X sama 1 telah diberi, maka hak ni adalah untuk soalan ni lah. Yang satu lagi, iaitu X negatif 4. Okey, terima kasih. Okey, X negatif 4. Okey, soalan? Tak ada soalan Okey, next. Yang seterusnya, yang seterusnya ada 2 kaedah lah. Okey, yang seterusnya ada 2 kaedah. Okey, so untuk soalan yang nombor 3. Okey, cikgu guna kaedah ni lah senang. Iaitu HX sama dengan 8 tolak X 5 tambah dengan 2X. Okey, cikgu salin balik lah. Okey, dia nak inverse lah.
Okey, dia nak inverse terhadap apa? Inverse hash terhadap dengan dua apa maksudnya? Okey, so dia ada dua kaedah lah. Cikgu. Maksudnya? Okey. So untuk macam ni, cikgu tunjuk yang paling senang lah. Okey, kalau macam ni, awak dah kenal bahawa dua ini adalah image. Okey, image. Maka kalau dua ini adalah image, bermaksud hash x sama dengan 8 tolak x bahagi dengan 5 tambah dengan 2x sama dengan 2. Itu je. Okey. So 8 tolak x sama dengan 2. Pindahkan apa? 5 tambah 2x ni. Okey, ni pindah ke sebelah kanan lah. So 8 tolak x dapat 10 tambah dengan 4x. Okey, so sini dapat 5x. 10 pindah akan dapat apa? Negatif 2 kan. Okey, maka x adalah negatif 2 per dengan 5. Okey, cikgu buat lajulah sikit. Okey. Okey, boleh ada benda nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Okey, faham jelas? Jelas tak? Okey, jelas. Okey. Baik. Siapa Abdullah Razak kan? Pakai seri. Pakai hak ayah ke? Ada luar kawasan ke? Oh, atuk. Bagus. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Sebab cikgu nak masuk soalan SBP lah. Ada. Okey. So, dah habis dah sini. Okey, so untuk soalan MIP dah habis, kita tulis lah. Wassalam. Okey, dah habis dah sini. Sains sikit. Nak sains ke mana? Oh. Beres. Okey. So dah habis dah ni. Nanti cikgu post dalam grup nanti. Okey, kita pergi ke soalan SBP. Okey, SBP hari tu. Hari tu kita berhenti soalan nombor berapa? 16. Ya, nombor berapa tak jelas? 16. Oh, 16. Okey. 16 dah ha. Okey. 16 sudah. Okey, so cikgu pergi ke 17. Okey, dah ramai ke buat soalan ni? Sebab cikgu nak awak habis sekarang, nanti dalam siapa kelas 5A ataupun 5A ataupun 5C, cikgu akan ulang balik. Okey, cikgu akan ulang balik. Maknanya dua kali dengar tu okey lah. Kau banyak awak dengar, kau awak faham. Tu je cikgu nak. Okey, soalan ni beri jawapan anda dalam sebutan pi. Dalam sebutan pi. Bukannya dalam sebutan degree Okey, sebab ada yang buat soalan ni dia tanya cikgu, betul tak jawapan dia? Okey, jawapan dia tak dapat markah penuh sebab UV dalam bentuk degree, UV kosong degree, UV 240 degree. Okey, sebab soalan ni dia ada sedikit syarat sedikit syarat. Rasanya Nabiha tak belajar lagi tapi Nabiha dengar lalu. Okey, tahun depan belajar tajuk ni sah. Trigo belajar lagi? Nabiha pun dah buat lagi ni. Awak belajar lagi trigo? Ada silibus awak? Dah lagi. Oh, Dah lagi.
Siapa tau? Saya. Kak Irah Maknanya awak belajar, okey awak belajar tahun depan tu. Tapi tak apalah, dengar dulu. Okey, sebut tampai. Syarat soalan ni. Soalan yang nak nipu gitu je. Dia tak mau awak makan penuh. Okey. Dia trik gitu je. Okey, cuma pattern tu awak kena biasa. Okey, let's say kat sini dia bagi cos 2 theta sama dengan cos theta. Okey, kalau soalan macam ni, awak cari yang cos 2 theta ni yang ada cos. Yang ada cos. Okey, kalau awak tengok kat formula tu, dia ada cos 2 theta. Okey, awak kena cari yang ada cos. Sebab apa ada cos? Sebab sini ada cos ni. Kalau awak pilih sin, pastikan sini ada sin. Sini yang guna cos theta. So, awak kena cari yang ada cos. Yang ada cos kat sini adalah 2 cos kuasa 2 theta tolak dengan 1. Okey, so awak gantilah kat sini. Okey, 2 cos kuasa 2 theta tolak dengan 1. Okey, cos theta pindah ke sebelah kiri. So, jadi cos theta. Okey. So, kat sini dia dah jadi apa? Dia dah boleh buat kaedah perfaktoran sebenarnya kat sini. Okey. Katakan cos ini adalah X. Maka akan dapat 2X kuasa 2 tolak dengan X tolak dengan 1. Ibaratnya lah. Okey. Bila awak tekan kalkulator, bila awak tekan 2X kuasa 2 tolak dengan X tolak dengan 1 yang mana nilai A adalah 2, nilai B adalah negatif 1, nilai C adalah negatif 1, maka awak akan dapat X. X itu adalah cos. Okey, cos theta awak akan dapat 1 dan satu lagi adalah awak dapat cos theta sama dengan negatif 1/2. Okey, so kat sini adalah kaedah perfaktoran. Okey, 2 ni naik dia akan dapat 2 cos theta tambah dengan 1. Okey, sama dengan kosong. Okey. Yang form 4 advance lah sikit hari ni. Tapi tak apalah, belajar dulu. Okey, nanti kita ulang-ulang banyak. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Okey, awak kena tahu apakah takrifan untuk negatif sini. Apa maksud negatif kat sini? Okey, negatif kat sini bermaksud adalah kedudukan position kedudukan dia. Sama ada duduk di sukuan yang mana. Okey, kalau saya guna kata kunci saya adalah sakit, S-A-K-I-T. Okey, ada guna aku suka tengok kartun, mana-mana lah boleh belaka. Okey, bila cos 1, okey, bila cos 1 awak inverse cos, okey, terhadap 1 awak akan dapat theta sama dengan kosong. So theta sama kosong dia dua berlaku kat sini. Satu dia mula-mula start, yang kedua ni dia patah balik Okey, iaitu kat sini adalah 360. Okey, 360. Okey, yang kat sini bila awak cos theta sama dengan negatif 1/2, awak inverse. Okey, awak inverse. Okey, awak akan dapat berapa sini? Awak akan dapat 60 kat sini. Okey, awak akan dapat 60. Tapi awak kena ingat. Okey, kalau cikgu SAKT, mungkin awak buat aku suka tengok kartun, aku suka tengok kartun, mana-manalah. Okey, apa maksud negatif ni? Bermaksud kedudukan dia. Okey, kedudukan. Kedudukan dia adalah bukannya di cos yang positif. So sini semua positif. Sini adalah sin positif lah. S adalah sin positif. So dia duduk sini lah. 60. Okey. Lepas tu cos positif duduk sini. Dia duduk di cos negatif. Duduk sini lah. Sini adalah 60. Okey. So kita tengok dia punya tu dia Okey, katakan cikgu buat Q1 sini. Okey, so Q1 kat sini. Okey, dari sini ke sini. Okey, let's say Q1. Okey, so Q1 bermaksud 180. Bagi 180 sini lah. Tolak dengan 60. Okey, so akan dapat apa sini? 120. Okey. Betul kan? Betul. Betul.
Okey. Dan yang seterusnya, sekejap cikgu nak cari bateri kejap. Makan ni. Okey, yang seterusnya, okey, cikgu guna pen warna kuning. Okey, iaitu daripada sini, masih lagi ke sini pergi ke sini. Sampai kat sini. Okey. So kat sini adalah Q2 sama dengan 180 tambah dengan 60. Okey, so awak akan dapat apa? 240. Okey, 240. Okey. Ya, ada soalan ke? Boleh? Okey. Boleh? Okey. Kejut guru ingatkan ada soalan ni. Okey. So cara dia cara dia cara dia adalah awak susun secara menaik. Susun secara menaik. Theta yang paling kecil sekali adalah 0 degree. Disusuli dengan 120. Disusuli dengan 240. Disusuli dengan 360. So bagaimana nak kira dia? Sebab soalannya bersyarat. Ada student tu tinggal gini je. So tak dapat markah penuh lah sebab soalan nak dalam sebutan pai. So bagaimana nak kira dalam sebutan pai? So kalau macam ni cikgu rasa mungkin dapat 3 markah kot daripada 4 markah. So theta kat sini. Kosong, cikgu rasa ada masalah. Buat apa jadi ni? Yang 120 ni, apakah yang berlaku pada 120 ni? Iaitu 120 bahagi dengan 180 darab dengan pi, betul tak? Semua sekali adalah 240 darab pi bahagi dengan 180. 360. Pi bahagi dengan 180. Semua darab dengan darab pi bahagi 180. Kosong tak perlulah, memang kosong kan dapat. So kat sini akan dapat kosong. So kat sini akan dapat apa sini? 2/3 pi. Betul tak? Si Penang kat sini akan dapat apa sini? 4/3 pi. Si Penang lagi. Yang ini akan dapat apa? 2 pi. Ni baru menjawab soalan. Ni yang baru menjawab soalan. Ada soalan? Boleh? Boleh. Boleh. Siapa dah buat belaka dah 25 soalan? Ada yang dah buat ke 25 soalan? Seri dah buat. Dah. 2 orang bagus. Tolong buat lepas. Tak usah dah. Lepas ni kita kemungkinan besar kita call ulang lagi call. So cuba, maknanya sebelum buka call ni cuba buat dulu SBP. Bila sekolah ke? Apa? Rindu dah ke? Tanya. Tak tahulah cikgu. Dah mungkin dalam 2 minggu lagi kot. Ingat tak depan. Apa? Awak nak sekolah lah? Nak lah. Duduk rumah lu, cikgu raya dah habis ke? Cikgu raya. Buat apa nak sekolah dengan kau? No comment. Kalau soalan ni, cara baca dia, kadang-kadang dia tak beri dalam bentuk ayat.
Ada tak perkataan normal kat sini? Tak ada. Dia bagi dah bentuk simbol. Okey, X ni maknanya taburan. Ni berterusan dah, continue. Okey, terhadap normal. Okey, apa maksud mu? Mu, apa maksud y kat sini? Adalah sisiam piawai. So sisiam piawai dia adalah y lah kat sini. So kat sini kita tahu dia adalah taburan normal. Okey, boleh Okey, dia adalah ada benda nak tanya? Okey, dia adalah taburan normal. Ada nak tanya ke? Sebab tak ada perkataan taburan normal kat sini Sebab soalan SPP ni bagus. Kita boleh ulang kaji 18 dengan 19. 19 tak ada kot perkataan binomial. Cuma dia ada B kat sini. Okey, dia gunakan B kat sini. Okey, B kat sini. Okey, soalan ni tak beri pun dalam bentuk ayat. Biasanya dah beri dalam bentuk ayat Okey, so yang seterusnya macam biasalah. Bila dapat jadual ataupun graf, kena apa? Kena baca dia dulu. Okey, so apa maksud mu? Mu duduk sini ni. 5 adalah mu. Okey, 5 adalah mu. So, awak kena tahulah kat sini. Okey, so soalan nak ungkapkan. Okey, ungkapkan apa? Y. Maknanya mesti ada kepala Y lah. Wajib tulis. Okey, wajib tulis. Jangan tak tulis lah. So, cara dia. Okey. Kita dah tahu maklumat diberi satu ke dalam bentuk ayat. Iaitu skor Z. Okey, adalah M. Okey, so kita guna formula skor Z. Z sama dengan X tolak dengan mu bahagi dengan varium. Tu. Sisiam piawai kan? Sisiam piawai ke varium okey, sorry. Sisiam piawai. Kuasa 2 baru varium. Sini varium okey, sorry. Okey, sorry betul ini adalah varium, ini adalah sisiam piawai. Okey, so dia kata skor Z bagi M. Okey, bagi M. Skor Z bagi M. Okey, ialah K. Apa maksud M ni? Okey. Okey, M kat sini adalah X. Z kat sini adalah Z. K adalah Z. Bacaan dia. Diberi skor Z bagi M ialah K. K adalah skor Z. M ini adalah X. So kita ada. Okey, Z adalah apa? Z adalah K. Okey, X adalah M. Mu kita dah dapat. Mu daripada gambar rajah kita dah baca iaitu apa? 5. Okey, tetapi. Dia bagi varium tak? Varium sama dengan apa? Varium. Okey, sama dengan Y. Tapi kita tak mau varium. Kita nak standard deviation. Sisiam piawai. So, dia square root lah. Okey. So, kat sini adalah square root apa? Square root Y. So, pindah je. Okey, so Y sama dengan M tolak 5 bahagi dengan K. So, bagaimana nak hilangkan kuasa 2? Nak hilangkan square root ataupun punca kuasa? Kuasakan 2 ke dua-dua belah. Okey, so akan dapat Y. Sini akan dapat M tolak dengan 5 bahagi dengan K. So, hak ni tak perlu pemudahkan lah. Okey. Ada tu, ada pelajar yang tanya cikgu, saya buat jawapan K ni. Okey, buat gini. M kuasa 2 tolak dengan 5 lah. Okey, dia buat macam ni. Okay. So, kat sini adalah 10 M tambah dengan 25 bahagi dengan K kuasa 2. Cikgu kata betul tak? Okey, hak ni pun betul. Hak ni pun betul. Okey, hak ni pun betul. Okey. Boleh? Dua-dua boleh. Tapi kalau rasa tak selamat, rasa tak confident, betul ke jawapan K? Betul tak jawapan K? Buat ni lah. Buat siapa belah kanan ni. Okey? Boleh? Boleh. Apa senyap belaka? Sebab tak ada muka cikgu ke? Okey?
Okey, next. Soalan 19 ni. Okey, 18, 19 ni bagus untuk ulang kaji. Okey, buat dulu. Manalah tahu. Okey, kalau orang tanya cikgu hak mana, cikgu suka hak ni benarnya lama dak tubik ni. Okey, sebab normal 2 tahun berturut-turut kau tubik. Kalau ikut analisis lah. Okey, untuk kertas 1. Okey, so soalan ni macam biasa. Okey, awak kena tahu. Okey, B ini adalah binomial. Okey, apa maksud 3 sini? Apa maksud 3 kat sini? 3 adalah berapa kali percubaan. Okey, kalau kita tengok, dia punya formula asal dia adalah X continue B. Okey, kat sini dia bagi apa? Ia guna N. N dengan P. Okey, N ini adalah percubaan ataupun berapa eksperimen tu dibuat. Okey, N maknanya 3. Apa maksud 3? Itu cikgu kata dah. Dia bergantung kepada X. 3 bermaksud dia mungkin 3 kali maksimum sehingga kosong. Okey, kosong. Okey, 0, 1, 2, 3 bermaksud 3 kat sini. Okey. So apa maksud P kat sini? P adalah kebarangkalian yang sukses, yang berjaya. Okey, so ini adalah binomial. Okey, soalan yang pertama bagi cikgu, soalan ni sangat bagus sebenarnya. Cuma cikgu buat detail lah kat sini nak suruh awak nampak gambaran Benarnya soalan kertas 1 ni kita boleh tulis sebagai skit je benarnya, tapi cikgu buat detail sebagai apa yang awak, maknanya kita boleh buat ulang kaji lah. Okey, maknanya gitu. Okey, sebab kat sini adalah P X sama dengan 0. Okey, hari tu kita dah belajar bahawa kebarangkalian semua sekali adalah 1 tambah dengan P X sama dengan 1. Okey, tambah dengan apa? P X sama dengan 2 tambah dengan P X sama dengan 3 sama dengan 1. Okey. So, hak 1 ni banyak dah cikgu beritahu dah kelas. Okey, cuma kat sini hati-hati baca dia. 0 sama dengan apa sini? 3B kuasa 2. Okey, 1 sama dengan apa? 3/7. Okey, 2 bersamaan dengan apa? A. Okey, 3 bersamaan dengan apa? 3B kuasa 2. Okey. So, apa yang perlu awak kena masuk? Awak ganti je lah. Let's say 0. 0 bermaksud 3B kuasa 2. Okey. 1 bermaksud 3/7. Kalau masuk soalan ni dalam SPM memang senang. Okey, 2. Apa maksud 2? A. Apa maksud 3 kat sini? Adalah 3B kuasa 2 sama dengan ke 1. Okey, yang lain dah jadi matematik dah kat sini. Okey, kalau awak selesaikan kat sini, awak akan dapat 3. Okey, awak akan dapat 6B kuasa 2. Okey, sebab soalan nak dalam sebutan B lah. So, hak ni cikgu alih ke sebelah kanan. Kat sini akan dapat 1 tolak dengan 3/7. Okey, 3/7. Lepas tu tolak dengan A. Okey, ni padang dulu sekejap. Okey, so B kuasa 2 sama dengan sekejap ni 7 tolak 3 tolak 7A bahagi dengan 7 lah. Okey, 6 pindah ke sebelah kanan akan dapat 6. Okey. Ni cara cikgu lah. Okey. So, ni B kuasa 2. So, bagaimana nak dapat B? B lah. B square root yang akan dapat. So, kat sini 7 tolak 3 akan dapat apa? 4. 4 tolak dengan 7A bahagi dengan 42. Okey, itu je. Oh, panjang lah. Okey. Boleh untuk A saja. Cikgu buat detail lah sikit. Okey, cikgu buat detail. Ada benda nak tanya A? Ada Nak tanya ke? Siapa yang tembak dari atas tu? Tak ada. Okey. Okey, yang seterusnya. A. Okey, untuk soalan ni dia ada 2 kaedah. Cikgu tunjuk cara senang lah.
Okey, kita ada cara nak baca dia. Kita ada X tadi adalah X sama apa? X kosong, 1, 2, 3. Apa tanda X sama dengan ataupun sama dengan 1 ni? Apa maksud dia? Nampak tak kan? Apa maksud dia sini? Apa maksud ni? X sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey? Boleh juga. 1, 2, 3. Tapi panjang sikit lah. Awak akan dapat kebarangkalian untuk yang pertama, tambah dengan kebarangkalian yang kedua, tambah dengan kebarangkalian yang ketiga. Okey? Pun boleh. Tapi dia ada satu lagi kaedah. Cikgu suka kaedah segi sebab dia pendek. Baca hot sekali ni. Yeah, tolak dengan apa? Satu tolak tu. X sama kosong. 1 tolak dengan P kebarangkalian X sama dengan kosong. Nanti cikgu suka buat kaedah tu. Nanti awak buat 1, 2, 3 ni. Dia ada 2 kaedah kat sini. Cikgu suka untuk soalan ni, cikgu suka baca sebaliknya. Okay, sebaliknya. Okay. Untuk B, cikgu tulis sini lah. Tapi dalam biasa jangan tulis tinggi, ingat tulis bawah. Okay. Cikgu suka untuk soalan ni, P, X lebih besar masuk 1, cikgu boleh tulis sebagai apa? 1 tolak P X sama dengan kosong. Okey, sebab dia sama dia sama. Okey. So 1 okey, X sama kosong sama apa sini? Tolak 3B kuasa 2. Okey, tu je jawapan dia. Okey, kaedah yang kedua. Okey, nanti awak cuba buat mesti jawapan yang sama Okey, iaitu P X lebih besar 1 ni sama dengan apa? P apa? X sama dengan 1 tambah dengan P X sama dengan 2 tambah dengan P X sama dengan 3. Okey, cuba buat ni sebagai homework. Okey. Tengok. Ni kaedah yang kedua. Okey, ada soalan? Boleh Boleh. Okey, boleh Okey, soalan yang seterusnya soalan nombor 20. Cikgu dapat soalan ni bila cikgu tulis, dah. Cikgu selesaikan. Rupanya soalan ni macam ke soalan matematik tau. Apa maksud cos alpha sama dengan negatif 12/3? Apa maksud ni? Apa maksud dia? Kalau cikgu kabur mesti kata gitu je. Okey, cos nama glamour dia apa? Cah. Apa maksud cah? Adjective, hypotenuse. Tu. Let's say theta kat sini. Okay. Okay, so hypotenuse berapa? Hypotenuse 13 Okay, adjective berapa? 12. Kalau 12, opposite dia berapa? 5. Okay, so negatif ni bermaksud dia duduk side yang satu lagi. Kalau sini negatif, okay, so alpha kat sini dia akan jadi apa? Positif lah. Okay, so depan dia berapa? Depan dia 5. Ni 90 ni lah. Okay, bawah dia berapa? Bawah dia 12. Tu dah 12 Betul Okay, hypotenuse dia berapa? Hypotenuse dia adalah 13. Okay. Soalan ni theta dia sampai sini Dia tak kena pengaisan bawah dia ni. Tengok cikgu zoom Okay, ni adalah tajuk geometri koordinat. Okay, kat tempat dengan kata 5 belajar belaka ni. Okay, dia zoom sampai sini je. Dia tak kena sampai bawah Okay.
So 5, 12, 13. Okay, so soalan ni sebenarnya awak dah belajar. Okay, awak dah belajar apa? Gradient. Okay. Apa maksud gradient? Kecurungan. Apa maksud kecurungan? Gradient. Pas cerah lah. Okay, so apa maksud gradient? Iaitu negatif y-intercept bahagi dengan x-intercept. Okay, cikgu ambil yang pitasan-pitasan sahaja. Okay, so negatif. Okay, persilangan yang ada pada y berapa? 5. Persilangan yang ada pada x. Ingat 12 tak? Iaitu 12. Okay. Okay. 12. Tu je. Okay. Soalan ni sangat bagus sebab dia uji matematik awak kat sini. Okay. Matematik ni. Okay. So dia nak apa? Kalau awak tengok kehendak soalan, dia nak persamaan gaya lurus dan dia bagi satu titik. Okay. Cikgu tulis balik Okay. Cikgu tulis balik titik M. Titik M tadi berapa lah? Okey. Negatif 2 dengan 3 dan cikgu dapat kecurungan tadi. Okey, iaitu negatif 5 per dengan 12. Okey. So cikgu suka guna formula ni. Okey, formula ni form 4 pun belajar ni. Okey. Guna formula ni. Ada lagi satu lagi formula yang biasanya pelajar buat ni, metod yang kedua lah. Nanti cubalah sebagai homework awak, iaitu guna perkataan y sama dengan mx tambah c. Okey, so ni sebagai homework lah. Okey, mesti dapat jawapan yang sama. Okey. Okey, ni kaedah yang kedua lah. Sebab kita dah ada maklumat. Kita ada m, kita ada titik. Okey, ni adalah point ini adalah gradient. Okey, y tolak dengan 3. Okey, so kat sini adalah negatif 5 per dengan 12. Okey, x tolak dengan tolak 2. Okey, so hati-hatilah operasi kat sini. Okey, buat soalan nak persamaan je lah. Persamaan apa? Persamaan gaya lurus So, tak khabar dalam bentuk apa-apa. So, macam-macam jawapan boleh diterima kat sini. Okey, so kat sini awak dapat 15 per 12. X, hati-hati kembang positif dengan negatif ni. So, awak dapat apa sini? 10 per 12. Okey, so tambah dengan 3. Okey, so jawapan akhir sekali. Awak dapat apa? Negatif 5 per dengan 12x. Sekejap. 10. 20. 36 tolak dengan 10. 36 tolak 10. Penang. Dapat apa? 13 penang. Okey, 13 per 6. Okey, thank you kerana mengira untuk cikgu. Okey. Cikgu dah buat lagi soalan ni Cuma tengok je tadi. Cikgu. Ya. Yeah. Kan soalan ni kan cikgu kata pintasan y 5. Tapi titik M yang bagi dia punya y tu 3. Benda tak faham. Semula? Okay, pintasan paksi y 5. Lepas tu titik M je. Titik M tu y nya 3 lah. 3 atas tu. 3? Cikgu faham? Ya bukan. Cikgu cari kecurungan. Tahu tak kecurungan? Oh. Kecurungan apa masuk? Kecurungan apa masuk? Sini kecurungan dia sama sini, sama sini, sama sini. Betul tak? Okey. So cikgu tak boleh cari belakang ni. Boleh nak cari besar ni. Okey. Kalau nak cari hak besar, boleh juga. Okey. Ataupun pakai titik ni pun boleh cari kecurungan. Ni titik apa sini? 0, 5. Okey. So kecurungan kat sini 5 tolak dengan 3 bahagi dengan apa? 0 tambah dengan 2. So dapat apa sini? Boleh ke titik sini? Dok, cikgu faham. Cikgu faham maksud saya kan 5. Atas tu 3. Macam ke dok logik.
Ini tak ada. 5, 3. Apa yang ada lagi Ini tak ada. Dah mari Apa ni? Dah nak cover gana. Oh, Kan titik M nya kan 3. okey. Ah, Kalau tengoknya pun memang tak logik tak. 5 tolak 3 dapat apa? ah. Tak tahu lah. Kalau tu Sebab cikgu rasa ada something wrong kat titik M ni tau. Tahu tak apa kata? Sebab sini 5 tau. Sepatutnya sini lebih besar daripada 5 betul ke awak kata? Ya. Ke ada pembetulan soalan ni? Dah. Tak tahu. Sebab kalau tengoknya betul ke? Titik sini kalau nak jadi 5, Y dia. Okey, so titik sini akan dapat 15 sini tau. Sini 15. Sini adalah 12. Okey. Tak tahu cikgu. Sebab setakat ni cikgu tanya tak ada lagi pembetulan. Tapi apa yang awak kata? Apa ya? Jawapan dia cikgu dah tahu. Rasa betul dah jawapan ni. Awak dapat berapa jawapan dia? Dah. Ngarut saya. Ya. Tapi kalau konsep bukan benda. Cikgu tengok konsep daripada sini benarnya. Daripada alpha ni. Okey, alpha Mungkin dia dibagi tu nisbah je kot. dah, cikgu rasa mungkin guna daripada sini kot. Daripada sini. Okey. Guna. Okay, kena cari sudut je. Tak boleh cari sudut. Buat benda cari sudut. Nak cari persamaan gaya dulu ada sudut. Okey, daripada sini cikgu nampak sebenarnya nak uji M kat sini. M bermaksud pitasan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X soalan ni. Okey. So sebenarnya kat sini dia sama sini. Kecurunan yang sama. Okey, kecurunan yang sama. Cikgu nampaklah sebab you uji gini. Sebab ni adalah soalan matematik ni kalau tengok Pernah jumpa soalan matematik gini Pernah. Cuma soalan matematik dia uji sudut. Cuma kat sini cikgu nampak dia nak uji bahawa adanya kecurunan kat sini. Menggunakan formula ni. Boleh? Okay. Boleh Tapi aku rasa betul lah. Mungkin sini silap aku. Mungkin sini ambil daripada sini lah senang. Baru kita nampak dia betul lah. Kita tak boleh ambil dari sini. Tu dia. Kita ambil daripada sini. Boleh tak? Kita menyatakan bahawa kecurunan dia sama. Di mana-mana straight line ni kecurunan dia adalah sama. Okey, kita start daripada sini senang. Okey. Okey. Boleh? Okey. Boleh suruh siapa? Okey, boleh kita ambil daripada dia uji kita daripada cos alpha tu. Okey, dia uji kita daripada cos alpha. Kita ambil dari situ lah. Sebab daripada cos alpha kita dah tahu paksi Y dengan paksi X. Sebabnya mesti bersudut tegak situ. Okey? Okey, bagus soalan tu. Okey, lagi soalan? Ada lagi nak tanya? Okey, next soalan yang seterusnya. Okey, kalau dah kita habis belakang tajuk ni soalan ni. Nanti boleh join board pula sekali lagi 2, 3, 4 kali dengar okey lah. Okey, diberi titik A, B dengan C. Okey. Soalan ni bagus. Okey. Bagus soalan ni sebab diberi dah betul ayat dan yang keduanya awak kena hati-hati ni. Okey, kena hati-hati kat sini. Sebab dia bagi A, B, A, C. Soalan nak A, B, B, C. Okey. Kalau cikgu punya style, cikgu suka buat gambar rajah yang sesuai. Okey, sebelum nak buat gambar rajah sesuai,
kita buat ratio dia. Let's say lah AB. Okay, AB over apa sini? Okay, ni tajuk apa ni? Siapa dah tahu tajuk apa ni? Lupa nak tanya tajuk. Tajuk apa ni? Geometri koordinat. Okay, geometri koordinat tu. Soalan nombor 20, tajuk apa? Geometri koordinat. Okay, geometri koordinat. Okay, soalan 19. Taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian berkenaan dengan binomial kan? Binomial. Okey, 18. Taburan kebarangkalian normal. Normal. Okey. Okey, 17. Trigonometri. Okey, trigonometri. So awak tengok, untuk SBP dia uji dua benda. Geometri koordinat jarang. Dua dia uji biasanya je. Okey, dia uji pada soalan nombor apa? Nombor 20 dengan nombor 21. Okey, dia uji pada soalan nombor 20 dan 21. Okey. So daripada kat sini awak tahu ratio dia. AB adalah K, AC adalah 1. Okey, so awak buatlah macam ni. Okey. Untuk memberi gambaran untuk awak. Okey, let's say lah point A. Point A adalah negatif 2. Okey. And then point B adalah 0.4. Okey, seterusnya adalah point C adalah 37. Okey, AB. Jumpa dah AB. A kepada B adalah apa? K. Okey. A kepada, tengok. A kepada C. A kepada C adalah 1. Apakah nilai B kepada C? Kalau okey, kalau A kepada C adalah 1, maka B kepada C adalah 1 tolak K. Nampak tak? Cikgu bimbang hak ni orang nampak ni. Sebab ada yang post tapi bukan sekolah SL lah, sekolah lain. Dia tanya cikgu. Okey, dia buat belaka dah. Cuma kat sini dia buat apa? Dia buat kosong sini. Bukan kosong sini. Sini adalah 1 tolak K. Okey, ada tu dia buat 1 sini, bukan 1 sini Sini ada 1 tolak K. Sebab 1 adalah A kepada C. Kalau A kepada C adalah 1, maka B kepada C tolak dengan sebelah dia lah. Iaitu 1 tolak dengan K. Okey, pastikan hak ni awak nampak. Baru awak boleh jawab. Okey, yang paling penting kat sini cari K je benarnya Cari K je. Tengok Bila cari K, selesailah. Bolehlah selesai belaka. Okey, so B ni duduk tengah Okey, B adalah duduk tengah 0.4. Okey, sama dengan ni kahwin jauh Kalau belajar dengan cikgu sebelum ni, cikgu panggil dia kahwin jauh. Hak ni kahwin hak ni. Iaitu negatif 2. Okey, so negatif 2 kahwin dengan apa? Kahwin dengan 1 tolak K. Okey. Okey, yang K lah. Okey, so 3 darab dengan K. Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan K tambah dengan 1 tolak K. Okey. So, kat sini, yang seterusnya yang Y lah Y awak akan tengok kat sini. Betul dah Betul dah. Okey, Y kat sini awak akan dapat apa? 2, 1 tolak K. Okey, tambah dengan 7 darab dengan K. Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan K tambah 1 tolak K. Ni cikgu tunjuk sebelah je boleh. Nanti sebelah lagi awak cuba buat 4 cikgu ambil hak kosong. Cikgu ambil hak senang. Awak payah awak buat Okey, cikgu ambil yang nilai X. Ni adalah nilai X. Okey. Okey, nilai Y nanti. Okey, homework lah awak. Okey, nilai Y nanti awak cuba buat nanti. Sama tak yang panggil cikgu buat lagi? Okey, cikgu buat nilai X dulu Okey, ni homework. Tengok. Tak apa, kita belajar banyak kaedah baru nampak jelas. Okey, let's say lah. Kosong sama dengan. Okey, cikgu kembar sudah-sudah.
Okey, so sini akan dapat apa? Negatif 2 tambah dengan 2K. Negatif 2 darab dengan 1, negatif 2. Negatif 2 darab dengan negatif K akan jadi tambah 2K. Okey, so tambah 3K. Okey, K tambah 1 tolak K akan dapat 1. Okey, 1 ni pindah ke sebelah kiri. So akan dapat kosong lah. Okey, so akan dapat kat sini 5K. So K sama dengan apa? Negatif 2 pindah akan dapat 2 per dengan 5. Okey, 2 dengan 5. Okey, so kita dah tahu K adalah 2 per 5. Tengok AB. Okey, K adalah apa? 2 per 5. Kita masuklah sini. Okey, iaitu kat sini adalah 2 per 5. Okey, per dengan 1. Okey, tadi hok bawah sekali naik atas. So, 1 ni buat naik atas. So, akan dapat apa sini? 2 per 5. Okey, AB berapa? AB. Okey, cikgu guna pen lain. Okey, nak suruh nampak kat sini. Okey. Okey, AB 2. Okey, so AB adalah 2. Okey, AC adalah 5. AC adalah 5. Okey, kalau AB 2, BC berapa? BC adalah 3 lah. Sebab 2 tambah dengan 3 dapat 5. So, daripada sini kita dah dapat. Okey, A, B nisbah BC ya. Okey, BC. BC. Okey, so AB 2. Okey, BC adalah 3. Okey, tu je jawapan dia. Okey. Tu je jawapan dia. Ada nak tanya? Boleh Okey, sikit guys. Kita cuba berhabis dulu ni. Ada banyak lagi ni. Ada 3 soalan lagi. Okey, cikgu pergi ke soalan seterusnya Boleh? Boleh tak Boleh. Boleh. Soalan tadi boleh Boleh. B-L-E-H-H. Okey. Boleh Okey. Cikgu nak tanya. Okey, soalan ini tidak ada masalah. Okey, soalan express Express maknanya kena wajib tunjuk M ni. Kalau ada perkataan ungkapkan M, maknanya wajib M. Kalau dia kata dalam sebutan ni tak wajib lah, tapi seboleh-bolehnya tulis lah. Okey, soalan kat sini cikgu nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan selari dengan paksi Y? Apakah yang berlaku bila selari dengan paksi Y? Apa yang berlaku? Yes, X sama dengan kosong. Okay, X sama kosong. Suri kata X sama kosong. Yes, X sama dengan kosong. So, awak akan dapat X sama dengan kosong. Okay, X sama dengan kosong. Sebab dia selari. Okay, let's say lah cikgu buat paksi ya. Ni adalah X. Ini adalah Y. Okay, dia selari je ni. Okay, dia selari je. Kena molek lari sini. So, apa yang berlaku pada X? X kosong lah. Okay, tu je. Okay, untuk soalan ni, soalan ni sebenarnya you boleh guna banyak kaedah. Cuma cikgu lebih suka buat kaedah metrik lah. Sebab soalan diberi dalam bentuk metrik metrik form. Okay, ataupun kolom form kat sini. Okay, so part R. Okay, tambah S sama dengan 4. Okay, R adalah apa? R adalah 3N tolak dengan 2. 5. Tambah dengan apa? Tambah dengan S. Okey, S adalah M tolak 1, 15. Okey, iaitu selari dengan paksi Y. Apakah yang berlaku pada X? X kosong. Y dia nilai. Okey. Y dia nilai, X dia kosong. So, kita nak ambil hak mana? Kita ambil hak atas sekali. Okey, hak atas sekali Okey, ni tajuk vektor Yang ni adalah di bawah tajuk vektor. Lupa nak tanya dia. Okey, ini adalah tajuk vektor. Okey, so awak selesaikan kat sini. Okey, so awak dapat 12N tolak dengan 8 tambah dengan M tolak dengan 1 sama kosong. Okey, dia nak dalam sebutan M dia
Ukarkan M Ni ukarkan M dalam sebutan N. Okey, soalan anak, maka M sama dengan okey, negatif 8, negatif 1, negatif 9 pindah jadi 9. Tolak dengan apa? Tolak dengan 12N. Okey, tolak dengan 12N. Ini ya jawapan dia. Okey, ada nak tanya? Ada sebarang pertanyaan? Nabiha ada ah. Okey, Syahirah ada Okey, ni tajuk form 4 ada juga ni. Tajuk form 4 ada 2 lagi. Okey, ada nak tanya ke sebarang? Okey, tajuk yang seterusnya adalah tajuk yang ke-23. Tajuk dia apa ni? Soalan 23 ni tajuk dia apa? Dia sama soalan kita tak? Soalan kita perahu layar tapi soalan dia bagi book. Perahu layar lah. Soalan kita book. Soalan SBP perahu layar Okey, dia bagi apa ni? Ni adalah vektor Dia bagi apa soalan kat sini? Okey, kalau cikgu lukis balik lah. Mungkin gambar ni tak tu tak. Ni adalah B. Ini adalah A. Perahu A dengan B ni adalah Q. Okey, dia bagi apa kat sini? Dia bagi jarak ni. Okey, jarak. Jarak dia bagi dalam bentuk ayat Perahu A adalah apa? 450. Okey, daripada dan B adalah 200 meter. Okey, 200 meter. Okey, untuk soalan A, U adalah 50 meter. Okey. U ini perwakilan dia adalah apa? QB. Tengok QB. Okey, Q kepada B, perwakilan dia kat sini. Okey, U dia adalah berapa? Okey, U dia adalah 50 meter. Sekarang ni berapa? 200 tak? So maknanya 4 U lah. Kat sini akan dapat 200 meter. Okey. Okey, yang seterusnya soalannya bagi dah bentuk ayat je ni. Okey, ni adalah U. Yang seterusnya adalah QA. Okey, QA dia kata apa? 100 meter adalah V. Kalau 450 bermaksud apa? Siapa nak jawab? 450 bahagi dengan 100 V. Dapat apa? Dapat 9. Okey, 9/2 V. Okey, bagus. Okey, dia bagi dah bentuk ayat aja soalan ni. Okey. So soalannya nak apa? Nak AB. AB macam biasalah. A kepada B, head to head, T to T lah. A kepada B bermaksud AQ, QB. Okey, so soalan dia AB sama dengan AQ tambah QB. Ingat QA ni. QA maknanya negatif lah, negatif. AQ. AQ dia oppose direction. So AQ akan dapat negatif kat sini. So kat sini adalah negatif 9/2 V tambah dengan 4U. Okey. Soalan ni. Okey, soalan B pun nampak soalan payah tapi senang je bila kita tengok. Okey, untuk soalan B dia kata apa? Dia kata magnitude. Okey, apa yang berlaku pada magnitude? Magnitude A sama dengan B. Okey. Apa maksud magnitude kat sini? Iaitu menggunakan teorem Pythagoras kalau ingat. Pythagoras. Okey, konsep dia adalah teorem Pythagoras. Okey, iaitu sama dengan apa? Sama dengan 45. Okey, magnitude dia sama dengan 45. Okey, so dia bagi apa kat sini? Dia bagi 26 dengan negatif K. So bermaksud teorem Pythagoras menyatakan 26 kuasa 2 tambah dengan negatif K kuasa 2 sama dengan berapa? Sama dengan 45. Okey.
Okay, sebab magnitude dia 45. So bagaimana nak hilangkan ni kuasakan 2 kan. So awak akan dapat K kuasa 2 sama dengan 45 kuasa 2 tolak dengan 26 kuasa 2. Okey, K nanti awak akan dapat plus minus 36.73. Okey, 36.73. So, soalan kat sini hati-hati. Cari nilai K kepada integer terdekat. Integer terdekat ni nombor bulat maknanya. Apabila K lebih besar dari kosong. Syarat dia, integer terdekat yang mana nilai K adalah positif lah. So nilai K integer yang dekat. Kalau 36.7 ni yang paling dekat adalah 37. Okey, tu je. Okey, soalan ni last sekali dia kona dia guna term matematik sahaja. Okey. Term matematik kat sini adalah apa? Iaitu integer terdekat nilai K adalah positif. Tu je. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Bagus. Boleh aja. Okey, next soalan 24. Okey, soalan 24 dengan soalan 25 ni kalau cikgu tengok, dia bagi fungsi fungsi kuadratik. Okey, dengan persamaan kuadratik satu lagi. Soalan senang duduk belakang sekali. Bagus kot dia susun gini. Okey. Apa maksud? Okey, soalan ni mula-mula cikgu buat tadi. Cikgu confuse kok. Bila ada perkataan adalah lebih besar daripada Y. Okey, cerita dia gini. Sekejap cerita dia nanti. Sekejap Google. Cikgu pakai ni lagi. Pakai dia. Demos. Okey, nanti cikgu tunjuk menggunakan graf Desmos. Saya graf ke kereta. Okey, kalau awak baca soalan ni, dia nak ni paksi tak? Ni paksi X, paksi Y tak? Dia nak keadaan P ialah pemalas adalah sentiasa lebih besar daripada 3. Okey, daripada 3 ni apa maksud 3? P lah. Okey, ialah pemalas. Apa maksud P kat sini? P kat sini bermaksud pitasan Y, betul? Pitasan Y apabila X kosong, Y sama dengan P lah. So kat sini bermaksud P adalah 3, ia nak duduk kat atas nak duduk kat atas. Berapa nilai P sini? Bagus soalan ni. Okey. So, untuk nak selesaikan soalan ni, fungsi dia adalah sebab apa dia tidak menyilang, betul tak? Okey, so tidak menyilang bermaksud X kuasa 2 tolak dengan 2X tambah dengan P. Okey, lebih kecil daripada 3. Okey. So, let kat sini X kuasa 2 tolak dengan 2X tambah P tolak dengan 3 sama kosong. Okey, sebab ia tidak menyilang. Okey, paksi X dia dah jadi 3 dah sini. Dia duduk kat atas. Okey, so A adalah apa? A adalah 1, B adalah negatif 2. Okey, C adalah P tolak dengan 3. Okey, so B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, so B adalah negatif 2 kuasa 2 tolak 4. A adalah 1, P tolak 3. Okey. So kat sini akan dapat 4, sini akan dapat 4P, sini akan dapat 12, kosong. Okey, berapa sini 8 tau. 4P, 8 ke? 8 apa 16 sini? Betul tak? Okey. Okey. So sini adalah 16.
Okey, so P adalah apa? 4. Maka dia kata apa sini? Nilai P yang paling kecil. Paling kecil integer Kalau 4, paling kecil dia adalah P sama dengan 5. Okey. Mula-mula cikgu pening Lepas tu cikgu guna ni lah. Okey, sekejap cikgu nak kongsi cak lu sekejap. Jadi gini. Window. Okey, nampak tak? Nampak cikgu punya graf Nanti kalau ada internet ke apa pakai Desmos. Okey, Desmos 6. Okey, mula-mula cikgu kata Y sama dengan apa? Y sama dengan 3 dia. Okey, so dia bagi satu ni garis luruh warna Y sama 3 lah. Ya, Y sama 3. Okey. Warna merah ni adalah Y sama 3 Ni warna merah ni. Okey, lepas tu cikgu masukkan persamaan tu adalah Y sama dengan X kuasa 2. Ya, nak buat kuasa 2 mana dia? Tengok. Ya. Okey, X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tolak dengan 2X tambah dengan 5. Tadi cikgu dapat 5 Okey, tambah dengan 5. Okey, kalau awak tengok. Okey ni. Kalau awak tengok, hak merah ni adalah Y sama dengan 3. So, dia duduk atas lah. Okey, ni adalah Y sama 5 ni. Titik ni adalah Y sama 5 ni. Okey, ini adalah Y sama dengan 3. Okey, cikgu kecil Apakah yang berlaku kalau cikgu pilih P sama 4 tadi? Tak boleh lah sebab dia apa? Dia duduk di atas paksi apa? Y sama 3. Soalannya, tadi kalau kita tengok soalan, sentiasa lebih besar daripada 3. Okey? Maknanya kat sini, sama dengan 3 lah. Kalau cikgu pilih 3. Okey, katakan P tu cikgu pilih 3. Dia memotong. Okey, dia memotong kat sini. Okey, so soalan tu dia nak Y sama dengan 3, dia duduk atas. Okey, dia sentiasa besar. So 5 lah paling kecil dia. Kalau kita pilih 4 tak boleh lah sebab dia masih lagi menyentuh garisan merah ni. Okey, menyentuh garisan merah ni. Dia nak suka-rupanya duduk kat atas. Nilai yang paling kecil adalah 5 lah. Okey, tu kehendak soalan. Okay, bagus soalan ni Okey. Boleh? Okey, ada apa nak tanya? Cikgu saya tak faham kat tanda kecil daripada Sekejap. Sekejap. Apa yang tak faham ni? Okey, ada member awak tanya ni. Okey, dia kata kat sini, cikgu saya tak faham kat tanda kecil daripada P. Daripada 3. Apa maksud seri ni? Cikgu dah mari lagi Tanda ni. Okey. Ni segi faham daripada graf ni cikgu segi faham Okey, faham. Okey. Segi tanya hak ni Kejap Nyusah juga teknologi 1111. Okey, seri tak faham tanda ni. Okey. Kejap Okey, nampak skrin gue? Okey, segi tak
Okey, segi dah faham tanda ni. Tanda ni bermaksud dia tidak menyilang dengan paksi X. Ni. Kan dulu kita belajar, dia ada 3 pattern tau. Okey, pattern yang pertama, menyilang betul tak? Iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Pattern yang kedua, gini. Iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Dan pattern yang ketiga adalah ni. Iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Tapi masalahnya sebelum ni kita belajar kat sini adalah X tu. Tapi hari ni ia tak guna X, ia guna 3. Okey, soalan ni ia guna X dia adalah 3. Maknanya atas daripada 3. Okey, tu cikgu guna lebih kecil daripada 3. Sebab dia tidak menyentuh apa? Dia tidak menyentuh paksi ni. Let's say lah 3 ni adalah paksi X. So dia tidak menyentuh pada paksi X sama dengan 3. Okey, boleh ni Sri. Okey, faham cikgu. Okey, terima kasih. Gitu. Tu kenapa cikgu pilih ni. Okey, sebab kita ada 3 kebarangkalian. Mungkin lebih kecil daripada kosong. Mungkin sama dengan kosong. Ataupun lebih besar daripada kosong. Kenapa cikgu pilih lebih kecil dari 3 dari kosong? Sebab adalah sentiasa lebih besar daripada 3. Maknanya ia duduk kat atas. Ia tak menyentuh pun paksi X ni 3 ni. Hak 3 ni. Okey. Tu je. Okey. Tadi cikgu dah bukti dah menggunakan apa? Menggunakan graf tadi. Okey. Okey, soalan last sekali sebelum tidur. Okey, boleh soalan ni? Cikgu, soalan tadi macam ibarat sentiasa positif lah kan? Sentiasa positif. Kenapa sentiasa positif kan? Tak faham aku. Dia punya graf, ya. Grafnya tidak menyilang. Graf dia duduk di atas. Di atas. Kan kalau ada macam soalan kan sentiasa positif kan lebih kecil. Ayat dia. Ya. Boleh sentiasa positif. Okey. Boleh, betul. Kalau daripada segi ayat. Okey, kalau guna ayat boleh. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Dah lewat aku sebelah. Okey, so kat sini cikgu banyak cara lah cikgu suka buat kaedah formula sebenarnya. Okey, A sama 2, B sama dengan A, C sama dengan 12. Okey. Untuk soalan ni cikgu suka guna formula Nak biar ni. Okey, so kat sini formula cikgu ni lah. Yang cikgu kata cikgu kata apa? Tiap-tiap kalau boleh hafal lah sebab tidak diberi dalam peperiksaan ni. 2A bagi 2 tambah dengan C tolak B kuasa 2 bahagi dengan 4A. Okey. So masuk je. Iaitu Fx sama dengan A berapa A? A adalah 2. Okey, X. Okey, B adalah A bahagi 2 darab dengan 2. Okey, kuasa 2. Okey, tambah dengan C. C adalah 12. B adalah A kuasa 2. Okey, bahagi dengan 4, 2. Okey. So, soalan nak apa? Soalan nak cari A. Okey, A kat sini. Sama kat sini. Okey, so outlet terus tak apa. Okey, let A bahagi dengan 4 sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 12. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua B B duduk sini. Okey. So let B sama dengan 12. Okey, nilai A dah dapat tak? Iaitu negatif 12. Okey, iaitu negatif 12 kuasa 2 bahagi dengan 4 darab 2. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 6 kat sini.
Okay, negatif 6 kat sini. Okay. So, awak dah dapat. Okay, so yang seterusnya ia nak apa? Cari nilai minimum bagi Y. So, masuk balik. F X sama dengan, okay, sama dengan apa? Sama dengan 2. X tolak dengan 3. Kuasa 2 tolak dengan 6. Dia nak nilai minimum. Okay, nilai minimum tengok yang belakang sekali lah. Okay, yang belakang sekali ni. Yang duk single. Okay, nilai minimum sama dengan apa? Negatif 6. Tu je. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau cikgu, kalau soalan macam ni, sebab apa cikgu guna formula? Sebab dia 3 markah. 3 markah. Kalau dia markah dia besar tu, awak guna ni lah, penyempurnaan kuasa 2. Okay. Yang panjang tu. Hak ni cikgu guna penyempurnaan kuasa 2 juga, tapi menggunakan formula. Okay. So, ada apa-apa benda lagi sebelum kita bersurah pada hari ini? Cikgu rasa dah habis dah soalan SPP ni. Nanti cikgu post dalam group untuk review balik. Ada soalan, ada apa boleh tanya selepas ini. Okay. Beres Beres. Okay, itu sajalah daripada cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Selamat Ya. malam. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye je. Ya. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Dan Dania. Ini orang bersudu. Ini apa aku? Nice. Duduk.